Jadi talafuz bin niyah, berlafaz niat ni hukum dia sunat dalam mazhab kita Syafi'i. Tu talafuz niat. Nah, berlafaz niat tu. Jadi hak tu dia bukan niat. Nah, hak niat yang sebenarnya duduk dalam hati kita ni. Kan kita dah bincang dah takrif sebelum ni, yang kata makna niat tu dah menyahaja akan suatu sedap. Sedap ni menyahaja tu maksudnya kita sedap. Sedap akan sesuatu, contoh dia semayang. Kita sedap kata semayang tu. Aku sembahyang. Jadi hati kita ni sedap. Jadi bila kita faham kata sedap, sedap ni perbuatan hati lah. Nah, dia berkait dengan hati. Dia bukannya luaran kita ni. Jadi sebab tu niat-niat tu tempat dia dalam hati. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah kerana masih lagi memberi kelapangan masa kepada kita untuk sama-sama kita menyambung kembali bacaan kitab kita, iaitulah kitab Sulam Musbian. Kita sambung pada muka surat 127. Kita masuk pada kata hukum, tempat dan masa niat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan hukum niat itu wajib pada tiap-tiap ibadat. Jadi kita masuk bincang rukun yang pertama daripada 13 rukun sembahyang, iaitulah niat. Jadi dekat niat ni kita kena reti 7 perkara ataupun 7 perbahasan. Yang pertama orang panggil haqiqah. Haqiqah dengan makna niat. Ta'rif niat tu sendiri, apa dia tu niat. Lepas tu hukmun, hukum. Mahallun wa zaman, tempat dan masa niat. Tempat niat tang mana, masa niat kat mana. Kaifiyatun, kaifiyat cara niat. Syartun, syarat niat. Wa maqsudun hasan, dan maksud yang elok. Nah, apa maksud yang elok untuk niat tu? Jadi tu 7 perkara yang kita nak kena tahu. Jadi kita dah bincang dah hakikat bagi niat ataupun takrif makna niat. Kita dah bincang dah minggu lepas. Hari ini masuk hak nombor 2 pula, hukum, tempat dan masa. Jadi kat sini dia masukkan sekali lah hukum, tempat dan masa niat. Jadi dia kata apa? Dan hukum niat ni, bermula hukum niat itu wajib, ialah wajib. Nah, hukum niat tu ialah wajib. Wajib tu kat mana? Pada tiap-tiap ibadat. Nah, tiap-tiap ibadat wajib kena ada niat. Yakni tafsir yang maksud yang kata wajib tu apa dia? Tiada sah ibadat dengan tiada niat. Nah, tak sah ibadat kita kalaulah tak ada niat. Nah, hak ni jelas di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Nah, innamal a'malu binniyat. Jadi hanya sanya amal tu dengan niat. Jadi nanti kita akan tengoklah apa hadis tu nanti ada kat depan nanti. Jadi tak sah ibadat kita kalau tak ada niat apa-apa, maka hak tu tak sah. Dan tempat niat itu, tempat dia, tempat niat itu dalam hati, itu tempat bagi niat. Dia bukan dekat lidah, bukan. Hak lidah kita duk sebut tu orang panggil talafuz bin niyah. Talafuz ni maksud dia berlafaz.
Nah, berlafaz dengan niat. Talafuz bin niyah. Jadi talafuz bin niyah, berlafaz niat ni hukum dia sunat dalam mazhab kita Syafi'i. Tu talafuz niat. Nah, berlafaz niat tu. Jadi hak tu dia bukan niat. Nah, hak niat yang sebenarnya duduk dalam hati kita ni. Kan kita dah bincang dah takrif sebelum ni, yang kata makna niat tu dah menyahaja akan suatu sedap. Sedap ni menyahaja tu maksudnya kita sedap. Sedap akan sesuatu, contoh dia semayang. Kita sedap kata semayang tu. Aku sembahyang. Jadi hati kita ni sedap. Jadi bila kita faham kata sedap, sedap ni perbuatan hati lah. Nah, dia berkait dengan hati. Dia bukannya luaran kita ni. Jadi sebab tu niat-niat tu tempat dia dalam hati. Nah, dalam hati tu tempat niat yang betul. Dan masa niat itu, bila kita nak niat tu, dan masa niat, bermula masa niat itu ialah mana? Permulaan ibadat. Nah, mula-mula ibadah. Kita kata mula ibadah, contoh kita kata semayang. Semayang mula dia dengan takbiratul ihram. Sebab tu kalau kita tengok takrif semayang lah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir. Jadi takbiratul ihram tu mula dia semayang. Kalau gitu, bila takbiratul ihram tu mula bagi semayang, yang kata masa kita nak niat ni bila? Permulaan ibadah. Kalau gitu dalam takbir kena ada niat. Dalam takbir kena ada niat. Kadang tu ada juga Wahabi tu lah. Wahabi duk petikai masalah. Gena mulut sebut Allah Akbar, dalam ni duk sebut kata sahaja aku semayang pula. Sahaja aku semayang fardu maghrib. Allah Akbar tu Allah Maha Besar lah. Tu kata dia tak erti niat. Niat ni sedang saja, bukan suruh sebut dalam. Kalau tak sebut tak apa dalam hati ni, cuma kita sedang kata kita nak semayang fardu maghrib ni. Kita tengah nak semayang fardu maghrib ni. Jadi bila kita sedang macam tu, cukup dah. Bukan masalah terjemah apa yang kita sebut tu, bukan masalah kita nak kena bercakap dalam hati tu. Ni dia duk petikai apa benda ni. Dia duk petikai kita. Dia petikai hak kita duk buat lah. Jadi dia tak patutlah petikai, patutnya dia kena cerita ke orang hak mana betul niat tu. Dalam hati kalau nak kata Allah Maha Besar, tak ada masalah pun. Tak ada masalah apa. Yang penting kita buat tu, waktu kita takbir tu kita sedar benda tu. Kita sedar kita buat apa. Dalam hati nak terjemah Allah Akbar ke, ataupun nak sebut sahaja aku ni sahaja aku semayang fardu maghrib ke, tak ada masalah. Tak ada masalah apa. Dia kira bagi mereka ni tak muafakat lah bila sebut Allah Akbar. Tak muafakat lah sebutan dengan hati tu. Bila sebut Allah Akbar, hati piduk sebut kata sahaja aku semayang. Kita bukan nak terjemah hak tu. Orang kita ni dia nak niat tu, tapi setengah orang kita dia tak faham niat tu hak mana. Bila dia tak faham niat, dia duk ingat niat ni duk cakap hati tu. Hak tu bukan niat. Hak tu orang panggil hadisun nafsi, bercakap-cakap hati. Yang niat dia hak mana? Niat tu hak sedar tu. Kita sedar waktu kita Allah, waktu tu kita sedar kata kita semayang fardu maghrib ataupun fardu isya. Ikutlah. Tu sedar tu orang panggil niat. Jadi dia kata apa? Melainkan
Nah, melainkan puasa. Melainkan ni kan dia kata masa niat tu permulaan ibadah. Nah, ni istisna pada kata permulaan tu. Yang bukan permulaan dia hak mana? Melainkan puasa. Puasa bukan permulaan ibadah. Kita kena niat. Ni kita cerita dah minggu lepas. Saya dah cerita dah. Sebab puasa ni susah lah. Kita sama-sama nak masuk waktu subuh ataupun sama-sama keluarnya fajar shadiq masuk waktu subuh, sama-sama kita nak niat susah. Jadi bila susah macam tu, maka puasa ni tak payah kita niat pada permulaan ibadah, tak payah. Kita niat bila malam tu. Malam. Melainkan puasa, maka ni tafriq pada kata melainkan. Maka wajib niatnya puasa tu. Wajib niat puasa ni, puasa mana? Puasa hak wajib lah, dah wajib niat. Kalau puasa sunat tak apa. Dia tahu, maka wajib niatnya puasa tu sebelumnya puasa tu. Wajib kita kena niat sebelum puasa lagi. Sebab hak ni masyaqqah. Benda yang susah. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Masyaqqah ni dia akan menarik kemudahan lah. Iaitu yang kata wajib niatnya sebelumnya tu, iaitu wajib niat pada malamnya malam puasa. Esok nak puasa, malam tu wajib kena niat siap dah. Tu wajib kena niat. Ni untuk puasa fardu. Puasa fardu. Adapun puasa sunat harus niat siang hari. Puasa sunat harus kita niat siang hari. Cuma ulama letak syarat, 2 syarat lah. Syarat yang pertama, jangan buat benda yang membatalkan puasa. Kalau kita dah makan dah nasi lemak 3 bungkus, lepas tu baru nak niat puasa, hak tu tak boleh lah. Jangan buat benda yang membatalkan puasa, satu. Yang kedua, syarat dia sebelum gelincir matahari. Maksudnya sebelum masuk zuhur. Ni dah asar dah nak niat puasa, tak adilah. Dia kena sebelum masuk zuhur tu dia kena niat dah. Dan macam tu juga sebelum kita tak boleh buat benda yang membatalkan puasa. Kalau kita dah buat dah benda yang membatalkan puasa, hak tu kita tak boleh nak niat puasa sunat lah, dia tak jadi ya. Ingatlah 2 syarat lah, dia tak banyak pun. Jadi dia kata melainkan, jadi dia kata maka wajib niat pada malamnya malam puasa. Dan atah dekat melainkan tu. Melainkan juga mana? Melainkan maksud dia tak termasuk juga dalam kata permulaan tu mana? Zakat. Zakat pun tak apa. Maksud dia kita boleh nak niat zakat sebelum kita berkeluar zakat, tak ada masalah. Dan lagi dia kata dan zakat dan fitrah. Zakat dan fitrah samalah. Fitrah ni zakat juga. Zakat tubuh. Jadi zakat fitrah ni kita buat keluar kita buat keluar tu bagi orang yang dapat Ramadan dan juga Syawal. Kalau dia dapat Ramadan dengan Syawal, maka wajib fitrah. Dia hidup Ramadan dan hidup juga waktu Syawal, ini wajib fitrah. Tapi kalau dia dekat-dekat nak masuk Syawal dah mati, tak ada raya lah ni. Tak ada raya. Mati dos yang ketiga. Tak apalah. Dos apa pun. Jadi nak abang kata hak jenis macam ni tak wajib zakat fitrah. Tak wajib zakat fitrah. Yang hak wajib dia mesti dapat Syawal Ramadan. Macam tu juga kalau budak tu dilahirkan 1 Syawal, anak raya. Lalu anak merdeka ni anak raya. Jadi 1 Syawal dia kena zakat fitrah tak? Tak kena.
Tapi kalau dia dilahirkan apa sehari lagi nak raya tu, dia keluar dah. Duk hujung Ramadan keluar dah. Esok 1 Syawal. Hak ni wajib zakat fitrah. Boleh faham dah? Betul. Jadi bila kata zakat tu dia umum lah. Kalau fitrah dia khusus. Melainkan zakat dan fitrah. Lepas kau puasa 30 bulan tu yang mana dia dah? Tu tak wajib Dia dah. Kira esok ayah, siang esok ayah kan. Kayak maghrib. Dia lepas maghrib tu habis Ramadan tu. Dia masuk Syawal lah waktu tu. Dia tak ada tunggu ke 12. Bukan tak, mata tak. Ada dia lepas maghrib tu. Lepas maghrib. Dia tu nisbah fazilat je, kelebihannya. Tapi nak kira masuk hari tak boleh. Ni lah kitab Bidayatul Hidayah dah. Kalau esok Jumaat, petang asak ni, Khamis asak tu kena buat amal dah. Nak abang kata kelebihan dia sama dah macam Jumaat tu, tahun tu je. Tapi dia tak kira Jumaat ni. Tu. Tak kira Jumaat. Kena nak seminit ni nak maghrib beranak keluar. Apa ya? Kena kira dia dapat Ramadan. Dapat Syawal. Bila dapat Ramadan dengan Syawal ni hidup dua tu, maka wajib fitrah. Wajib zakat fitrah. RM7. Habis RM7 lah tempat kita ni. Lepas tu dan kafarah. Dan pidyah. Kafarah, kita kata kafarah apa? Kafarah jima' bulan Ramadan, membatalkan puasa dengan jima'. Tu kena kafarah tu. 2 bulan. Puasa 2 bulan. Mula nombor 1 merdekakan hamba. Tak ada nak cari hamba tang mana lah ni. Dia puasa 2 bulan. 2 bulan berturut-turut lah tu tak boleh selang. Ni. Cari penyakit lah. Tahan lah Zak nak tidur. Itulah. Sebab tu tak elok lah nikah bulan Ramadan tu. Tapi ada lah ni mereka nikah lah bulan Ramadan kan. Dia Syawal tu elok nikah. Waktu Syawal tu dah habis puasa dah. Tu elok lah nikah. Dia menikah pun dia kena waktu juga. Tak kena waktu dia tak apa mau juga. Dan pidyah. Pidyah tak kalah pidyah puasa ke, pidyah semayang ke, kita nak bagi pidyah. Nak bagi pidyah. Kalau kita ni mazhab Syafi'i, kita katalah sehari puasa 1 cupak. Bagi fidyah 1 cupak. Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dia kira gantang. Gantang dengan cupak ni banyak gantang lagi ya. Gantang tu macam dengan fitrah lah. 1 gantang RM7. Cuma mazhab Hanafi ni dia boleh buat keluar pakai duit hak tang tu yang mudah balik ya. Mudah balik. Tapi kalau dia kata gantang badak tu. Gantang badak tu. Jadi mazhab Hanafi boleh pakai duit. Maksud dia kalau puasa 1 puasa RM7 ya. Cuma kalau kita taklid mazhab Hanafi, dia tak payah kira ganda lah. Puasa tak payah kira ganda lah. Pidyah lah. Kalau kita taklid mazhab Syafi'i, pidyah tu kalau dia nak kena kira ganda pula. Kata kita terlepas ni hak puasa baru ni kita tinggal sehari. Lepas tu masuk pula ni puasa depan ni kita masuk dah puasa ni. Kita harap tak ganti pun sehari lah tu. Naik ganda pula. Orang panggil pidyah lambatkan qada ataupun tangguh qada.
Nah, kita pidiah sebab tangguh qada. Naik pula satu. Naik satu cupak pula. Tu yang duk jadi ganda tu. Kena tahun ni pun kena 40 tahun kira ganda. Tu kalau sehari. Macam dia tak puasa tengok sebulan tengok letih banyak tu pidiah puasa, pidiah semayang kan. Cuma beza antara kedua dia ni, kalau kafarah tu dia tak boleh nak bagi pada seorang. Kalau kafarah tu dia tak boleh bagi kat seorang. Kalau dia kata 60 orang kena lain-lain. Tapi kalau fidyah boleh kita pergi bagi kat seorang je, boleh. Pergi cari fakir seorang, nak beli beras start, nak tuang bawang fidyah. Tekambih dengan beras terus ni fidyah saya. Nah, fidyah saya bukan takat puasa dengan mayang-mayang mu ada lagi. Parking ni trailer terus depan rumah dia penuh bekas. Pening kepala. Habis. Tapi kalau kafarah, kalau dia kata 60, dia kena cari dia kena cari leng orang leng dia tak boleh sedah bagi, tak boleh gitu. Tapi kalau pidiah boleh. Habis yang tu. Cuma lama tak buat pidiah. Lama tak buat pidiah. Kalau siapa-siapa nak buat pidiah tu boleh lah main buat kira tengok. Iklan lah sikit. Ya apa gelili tu? Ya apa gelili tu kan? Saya selalu duk buat lah pidiah ni. Tapi lama tak buat. Pas Covid tu tak ada lah. Walaupun ramai mati Covid tu. Tapi tak sampai pidiah. Pidiah tak sampai. Kita buat terus lah. Kira daripada umur dia balik tu, kita kata 9 tahun ke 10 tahun sampai umur dia mati lah. Kalau mati 105 pun kita kira macam tu lah. Buat semua semayang kali, puasa kali. Cuma kalau dia dah memang dia ada puasa tu, dia jadi sunat gitu lah. Memang hadiah pahala untuk dia sajalah. Ni gitu lah. Habis. Maka ni tafriq pada kata melainkan tu. Melainkan zakat dan fitrah dan kafarah dan fidyah tu, maka harus niatnya yang tersebut daripada zakat tu, zakat, fitrah dan kafarah dan fidyah tu, harus niat tu bila sebelum berbuat yang tersebut tu lah, zakat, fitrah, kafarah dengan fidyah tu. Jadi sebelum kita bagi zakat, kita niat dah nak bagi zakat tu tak apa, boleh. Tapi dia ada bincang lagi lah. Iaitu yang kata sebelum buat tu macam iaitu yang kata harus niat sebelum berbuat tu bila harus dan sah niatnya, niat zakat, fitrah, kafarah dan fidyah tu sebelum kita hulak nak bagilah. Unjuk beri kepada mustahiqin atau mustahiqin orang yang layak. Orang yang layak. Sebelum kita unjuk, sebelum kita hulak bahasa kita tu. Sebelum kita hulak nak bagi tu, kita dah niat dah. Suar. Sebelum suar, dia duduk dalam pakit dah. Duduk dalam pakit dah ni nak keluar zakat fitrah ni. Kita niat dulu, lepas tu baru kita dibagi. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Atau tak kala diasingkan diakan zakat tu, diasing tu daripada harta seorang tu. Ataupun kita dah asing dah, perasing dah. Waktu ni boleh. Kita perasing kita perasing ni habuan zakat. Hak ni bukan zakat lah. Ni habuan zakat. Jadi waktu tu kita niat dah nak bagi zakat, tak apa. Dah perasing dah, tak apa lah.
Ni tak tahu mana hala lagi. Nak niat zakat lagi tak tahu harta gina lagi, tak pasing pun lagi. Tak boleh lah. Jadi boleh kita waktu kita asing tu, waktu diasingkan harta tu. Atau yang sudah terasing. Kalau dia tak terasing pun memang dah terasing lah daripada hartanya, daripada harta seorang tu. Atau tak kala unjuk beri kepada mustahaknya mustahak zakat. Mustahak zakat tu, orang yang layak zakat tu lah. Tak kala kita unjuk tu boleh. Waktu kita nak ambil ni zakat kan, zakat fitrah aku dan orang yang wajib atas tanggungan aku lah. Jadi waktu kita bagi tu kita niat zakat boleh, tak ada masalah. Gitu boleh. Jadi asal kita perasing tu dah lah. Kita dah perasing, dah boleh dah, walaupun kita tak unjuk lagi. Tapi lagi ke amil, kalau kita nak bagi ke amil lah. Kalau kita nak bagi dekat fakir miskin, kita tak pergi kat fakir miskin, tapi kita dah perasing dah. Habuan zakat tu habuan mana kita dah perasing dah, maka boleh kita nak niat zakat dah. Boleh. Habis yang tu. Waktu bulan poket ya. Niat zakat. Lagi dia pergi kedai Isyah Bintung tu. Dia beli pula barang pula. Cancel lah, tak jadi zakat. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi ada kala. Jadi dia kata maka kesimpulan bagi masalah ni, kesimpulan bagi yang tersebut, tak salah masalah yang tersebut yang kata tempat niat tu, maka jadilah niat itu 3 kelakuan, 3 keadaan. 3 keadaan. Ni tumpu pada mana? Tempat niat tu lah. Bukan tempat niat, masa niat. Masa niat. Tempat dia dalam hati lah. Tempat niat tu dalam hati. Masa kita nak niat tu, dia pecah pula kepada 3 masa. 3 masa. Ada kalanya wajib niat itu beserta permulaan ibadah. Ada kala kita wajib niat tu beserta permulaan ibadah, macam semayang. Waktu kita nak semayang, Allahu Akbar, kita kena niat dah. Tu wajib pada permulaan. Dan ada kalanya niat tu wajib niat sebelum masuk di dalam ibadah. Ni puasa. Ni wajib niat sebelum masuk. Ni puasa lah, masalah puasa. Dan ada kalanya harus niat itu sebelum buat itu ibadat. Sebelum buat ibadat tu harus ni boleh lah. Kalau kita nak niat waktu buat pun tak apalah. Tapi nak abang kata kalau nak niat sebelum pun boleh. Ni masalah tadilah zakat, fitrah, fidyah, kafarah. Tu sebelum kita bagi lagi dah boleh niat dah. Boleh niat dah. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi. Dan dia kata syarat dan kaifiat niat. Ni masuk nombor apa? Nombor 5. 5 dengan 6. Jadi dia kata apa? Syarat dan kaifiat niat. Dan syarat sah niat itu mumayyiz. Syarat nak sah niat ni mestilah orang yang niat tu mesti dia tu mumayyiz. Mumayyiz ni maksud dia orang tu dia ada sifat tamyiz. Tamyiz ni membeza. Dia reti nak beza dah. Setengah ulama letak kata dia pandai nak istinja sendiri. Tak apalah. Dia pandai istinja sendiri tu, tu tamyiz. Antara dhabi yang ulama letak lah. Jadi mumayyiz. Jadi maksud syarat sah niat mumayyiz ni, maksud yang kata syarat sah niat mumayyiz ni, maksud dia syarat sah niat dengan sendiri. Dia nak niat sendiri boleh. Tu maksud dia. Dia sendiri, diri dia tu sendiri nak niat boleh. Bila orang tu mumayyiz, boleh dia nak niat sendiri. Adapun orang lain nak niat untuk dia, maka hak tu tak disyaratkan mumayyiz.
Nah, kalau orang lain tolong niat untuk dia, hak tu tak mumayyiz, tak apa. Contoh dia masalah mana? Masalah dia ada satu masalah lah. Masalah budak, kita bawa budak yang tak mumayyiz lagi pi mengerjakan haji ataupun umrah. Bila pi buat haji dan umrah, maka harus waliul mal dia ni, orang yang memerintah harta dia, pak dia kan, tok wan belah pak dia kan, ataupun wasi kan, ataupun orang yang diizin oleh waliul mal, hak tu pun boleh. Waliul mal izin bagi kat dia, harus depa nak mengangkat hadas kecil bagi anak tu untuk mengesahkan tawaf. Boleh, tak ada masalah. Kita bawa anak kecil lagi, anak kita nak bagi dia sah tawaf tu, kita pi ambil wuduk untuk dia, basuh dia, jangan basuh kita. Nak basuh dia tu, lepas tu niat wuduk untuk dia. Niat wuduk. Dia tak mumayyiz lagi, sah kan? Tak ada masalah. Sebab syarat sah mumayyiz ni, syarat sah kalau dia nak niat sendiri. Macam tu. Ni cerita dia, kita tolong niat tak apa. Kita tolong niat tak mumayyiz pun tak apa. Macam tu. Tak mumayyiz tak apa. Kalau tak sioman tak apa. Ada lagi masalah. Di antaranya masalah orang yang tak sioman ni, orang gila ni, dia tak ada tamyiz jugalah. Tak ada masalah budak-budak. Masalah orang ni tak sioman. Orang perempuan, kita nikah tak tahu kata dia tu gila. Dah nikah dah, duk tengok muka tu segak lah. Tak tanyalah hang ni okey tak okey puan. Kita kira okey lah. Nikah tengok gila. Jadi bila bini gila, dia mai haid, kita tak boleh setubuh dia. Haram lah kalau kita setubuh. Hak ni kita maklum. Lepas tu dah berhenti dah haid. Bila berhenti haid, boleh tak kita nak setubuh dia? Boleh, tapi dia kena mandi wajib dulu. Dia nak mandi wajib kerana dia pun gila. Kita mandi dia, tolong niat dia, tak apa. Boleh tak? Ni ganti niat. Jadi sebab tu dia, kalau dia tak sioman pun, ataupun orang lain tolong niat, ni tak ada masalah. Bab sioman tak sioman, kalau orang lain tolong niat tak apa. Tapi dia sendiri nak niat, payahlah. Dia gila, dia nak beza apa? Dia nak tahu apa mandi wajib dengan mandi biasa, dia pun gila. Jadi kita tolong mandi dia, barulah boleh bersama dengan dia. Boleh faham dah? Gitu. Habis. Buat masalah lah, tapi takut jugalah orang tak betul ni, kita nak bersama kita. Habis yang tu. Payah lah nak mandi lah, nak pelekah mandi orang. Semua makan masak. Jenuh tambak. Tambak tu buka ayat. Buka ayat sibuk buka ayat sibuk, lepas tu niat. Ni gila betul lah. Setengah orang tu dia nampak macam gila, tapi dia tak gila. Macam orang duk pi simbok tempat tak ada lumpur banjir pun dia duduk simbok. Hak tu rupa gila. Tapi tak gila. Nak sembok tak dengar. Haram tak ada lumpur pun tu sembok buat tau. Hak tu gila bergambar. Habis. Lagi dia kata lagi, dan Islam. Dan Islam ni atau kat mumayyiz. Jadi syarat nak sah niat tu pula Islam. Nak Islam. Tapi tang Islam ni dia ada pengecualian sikit, melainkan istisna pada kata Islam tu. Ni tak syaratkan Islam tu mana? Kafir murtad. Kafir murtad. Kafir murtad mana? Yang beri zakat. Yang beri zakat hartanya, harta kafir murtad tu.
ia kafir murtad tu niat zakat. Dia niat zakat dalam masa ia kafir murtad tu. Dalam masa ia kafir murtad tu murtad. Nah, waktu dia duk murtad tu dia niat zakat. Sah tak apa. Nah, sah zakat dia. Nah, dia murtad. Nah, dia tak kira lah, dia buat benda-benda murtad lah, mudah cakap. Nah, dia pakai baju Tok Sami, lepas tu pergi masuk dalam apa tempat Tok Sami ibadah tu. Hak tu murtad. Nah, murtad. Baru ni duk timbul isu kan. Isu ni lah. Bab masalah apa masuk kuil ni. Nah, dia kalau masuk kuil, kalau pakai baju ibadah depa baru yang tak boleh. Baru yang jadi murtad lah. Nah, jadi murtad. Tapi saja masuk kuil pun tak boleh juga. Nah, kecuali tak ada tempat lain lah. Nah, tang tu yang ada. Nah, kita lompat tu tak apalah. Tapi nak cerita dia hak masalah murtad tu, kalau dia pakai baju ibadah hak tu yang tak boleh. Kalau baju adat tak apa. Nah, macam kita kata apa? Adat adat India ni macam mana? Dia pakai baju apa adat dia apa? Sari. Nah, sari. Kalau jenis macam tu lah. Dan ni masalah nak cerita murtad, bukan nak cerita haram tak haram lah. Nah, haram tu lain lah. Nah, kalau pakai sari, hak tu bukan baju ibadah tu. Nah, hak tu ada macam Cina dia ada apa? Cheongsam. Hak tu pakaian adat tak apa kita pakai. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau pakaian ibadah depa tak boleh. Ihram Tok Sami tu. Nah, honoring tu. Dah pakai tu pala pula botak. Nah, hak tu tak boleh tu, haram tu pakai tu. Lepas tu pakai apa ihram Tok Sami tu masuk pula tempat ibadah Tok Sami, hak tu boleh jadi murtad. Nah, boleh jadi murtad. Tu bahaya tu. Nah. Masuk satu. Mana boleh? Tak boleh. Nah, tak boleh lah. Kita agama kita ada had-had dia. Nah, kita ada undang-undang dia. Nah, kalau orang kata bagusnya tak. Kalau benda tu haram, hak tu tak melambangkan orang tu berakhlak pun. Nah, kalau dia jatuh dalam benda haram tu. Nah, kalau benda tu tak haram, tak apalah, memang baguslah. Kalau dia pergi cuci rumah orang India, tak apalah. Pergilah nak cuci rumah orang India ke orang Cina kan. Nah, pengalaman ada. Ni masalah dia pergi cuci tempat ibadah dia pun tak boleh lah. Nah, tak boleh. Kita Islam kita ada had kita. Nah, jadi janganlah langkau had tu. Dia masalah. Depa tanya hukum orang bang kata tak boleh, depa tak mendengar. Nah, ada orang dalam Facebook tu Allah. Nah, orang jahil banyak main Facebook. Mengaji kurang. Duk kerja main Facebook. Tapi nak jadi mufti payah lah. Nah, hak ni yang masalah ni orang kita ni. Banyak mana orang puji tu, orang Melayu kita tu UIA. Budak UIA, tak tahulah budak ke ataupun pelajar ke ataupun hak orang mengajar ke. Orang UIA lah cerita dia, University Islam Antarabangsa. Nah, bukannya pondok. Ni kan ada CJ mengaji dulu SPM tu apa A tu. Nah, tu pun bodoh lebih daripada pondok ni. Pondok lagi. Sampai tak tahu hukum. Tak tahu hukum. Nah, ada orang hak duk gila sangat dengan CJ ni lah. Kita juga tu lah. Tengok tu budak UIA tu, budak ada CJ. Takkan cerdik ke tu? Nah, bodoh lah tu. Tak erti hukum. Nah, pergi cuci kuil. Nah, kita bukan nak kata kuil tu.
Salah ni orang kita ni, orang Islam ni dia tak erti hukum. Tak erti hukum. Tak boleh lah. Kalau dia kira gitulah. Takut kalau redha dengan apa yang depa buat tu, boleh jadi kufur. Boleh jadi kufur. Dan kufur saja nak buat datang pada tak ada guna lah. Nanya masuk Islam balik pun pahala-pahala dulu ni habis gitu ya. Sebab tu kena berjaga kena berjaga sungguh. Nak buat baik pun kena tanya orang pandai juga, benda ni baik ke tak baik. Orang pandai dalam bab hukum ni. Kalau tak baik, kita jangan buat. Takut nampak je baik tapi tak baik hakikat dia. Jadi macam tu lah. Jadi kata apa? Apabila ia kembali kepada Islam, maka sah zakatnya, zakat orang murtad itu. Bila dia patah balik masuk Islam, dengan makna dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam balik, maka hak ni sah zakat dia. Sah zakat dia tu sah. Maksud dia tak payah nak qada lah. Tapi kalau mayang tak boleh dia murtad betul, tak apa nak mayang juga. Nanti kalau dia masuk Islam kena qada juga. Mayang tu tak boleh. Mana? Tak payah ni. Ataupun zakat kalau dia bagi pun sah zakat tu. Sah dengan makna kalau dia masuk Islam tak payah nak bagi pula zakat fitrah tu, tak payah. Tak payah. Kalau masalah kafir asli, tu cerita kafir murtad. Contoh dia, isteri dia masuk Islam. Bila isteri dia masuk Islam, maka anak-anak yang belum baligh lagi, anak-anak yang tak baligh lagi, furu' yang tak baligh lagi, dia akan automatik, dia akan masuk Islam juga, automatik, tak payah mengucap. Gitu. Tak kira isteri masuk ataupun suami yang masuk. Bila salah seorang ni, isteri ataupun suami yang masuk, bila ada anak yang tak baligh lagi, anak tu dia akan automatik jadi Islam. Automatik. Dia tu. Lepas tu bila dah jadi Islam, hak pak ni kafir asli ni. Pak duk kafir lagi, tak mau masuk Islam lagi. Dia nak keluarkan zakat untuk anak dia yang belum baligh tadi. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Memang dia kena buat keluar pun. Dia kena buat keluar zakat. Ataupun isteri dia hak duduk dalam iddah dia tu. Dia bila suami masuk Islam, isteri masuk Islam, suami tak mau masuk, dia akan automatik tak lagi, dia bagi masa iddah tu. Dia sama iddah juga. Dia tak boleh nak bersama apa dalam masa tu. Kalau dia tak masuk juga Islam, baru terpasah. Boleh faham lah? Dia tak automatik. Dia tak sama automatik kawan masuk Islam terus terpasah tak. Dalam mazhab kita dia bagi masa iddah. Kalau hak perempuan ada haid lagi, dia kira 3 kali suci lah. Kalau perempuan tu tak ada haid dah, 80 dah baru masuk Islam, tak apalah, untung lah. Untung pasal apa, dia kalau 80 ni selalunya hidup tak lama lah. Kalau dia mati cepat pun, hak mana hak sebelum dia 80 tu kira semayang belakang, kira dapat pahala semayang, pahala puasa, kira belakang. Tu untung dia. Mana? Masuk Islam lah. Untung lah, tak apa lah. Habis. Jadi kalau tak ada haid dia 3 bulan lah. 3 bulan. Tengok tu. Boleh ingat dah. Banyak hukum jenuh ingat. Tak apa, pelan-pelan mengaji, lama-lama nak ingat lah. Dia bukan ingat semua.
Dia Islam. bini Yang ibu dia tertu tu bermain. pula lah. Tak tahu. Itu pening. Kalau dalam fiqh tak boleh lah. Tak fiqh tak boleh lah kahwin lain agama ni. Yang boleh ni masalah ni. Hak kita nak baca ni. Hak lain agama. Kita Islam, bini kafir. Nak tak kira Pancasila ke, tak sila ke. Nah, kalau lawan dengan hukum fiqh ni, nah kita tolak lah. Betul kan? Dan perempuan kafirah. Perempuan kafirah kitabiyah. Kafirah kitabiyah ni perempuan kafir yang ahli kitab. Ahli kitab dua lah, Yahudi dan juga Nasara lah. Nah, Yahudi dengan Nasara. Nah, Yahudi Nasrani. Nah, jadi perempuan kafir ahli kitab ni boleh orang lelaki yang Islam kahwin dengan perempuan kafir ahli kitab, boleh. Tak ada masalah. Ada. Nak kena cari, memang ada lah. Dia nak pergi kat mana? Nah, dia kena ada lah. Dia pasal dia kira keturunan asal. Nah, dia guni. Nah, kalaulah kafir ahli kitab tu, perempuan kafir ahli kitab tu, kalaulah dia Yahudi dengan Nasrani. Nah, hak ni bukan dia, kalau dia tu Bani Israel. Gitu. Dia Bani Israel. Bila dia Bani Israel, mazhab kita Syafi'i ni, kalau kita syak dia ni dia ni ahli kitab ke tak ahli kitab? Maksud dia keturunan dia memang asal ke Yahudi ni, ataupun keturunan dia memang asal dak Nasrani ni, boleh dah nikah. Syak pun boleh dah. Tu tak boleh lah. Kalau Bani Israel boleh. Tapi kalau dia tu bukan asal Bani Israel, nah, dia Bani apa-apalah, Bani Melayu. Ni nak abang kata dia bukan asal Bani Israel, hak ni dia kena cek dia punya salah silah dia. Minta salah silah dia. Kalau dia Yahudi, kalau Yahudi asal macam mana Yahudi asal? Maksud dia Yahudi asal ni sebelum Nabi Isa diutuskan, memang tok wan dia Yahudi dah waktu tu. Hak ni boleh. Dia pun bagi saya dia anak sampai kat tok wan dia tu. Nak ni tahun berapa tak kira lah. Tapi kalau hak ni boleh nikah. Boleh nikah. Kalau Nasrani betul, Nasrani asli ni macam mana? Hak asli ni sebelum Nabi Muhammad diutuskan, tok wan dia kan memang Nasrani lah. Waktu tu. Tu baru boleh nikah. Bukan hak Kristian 3 hari tu. Nah, baru 3 hari usut Kristian. Dia kata tak apa ni ahli kitab. Mana boleh nah. Tak boleh nah, tak boleh. Kalau hak tu dia kena depa masuk Islam. Nah, baru boleh. Jadi hak tu yang kata kafirah kitabiah tu. Jadi dia kena perempuan lah. Belah pihak depa perempuan. Dia tak boleh belah pihak depa laki, kita Islam ni perempuan tak boleh. Tak pergi dengan perempuan kita tak pergi. Nah, terikut jadi depa. Nah, perempuan dia tak kemas. Nah, kalau tok laki dia hijau, dia pun hijau. Dia selalu tu lah. Kalau tok laki dia biru, dia pun biru. Kalau laki dia vaksin, dia pun nak pergi vaksin. Nah, kalau laki dia tak vaksin, dia pun tak vaksin. Nah, gitu lah. Dia terikut orang perempuan ni. Dia tak boleh. Jadi dia kata tak mau nak dia kata perempuan kafirah kitabiah, ia perempuan tu niat mengangkat hadas yang besar daripada haid atau nifas, supaya halal bagi halilnya. Halil ni orang yang halal wati dia, suami dia lah. Nah, suami dia tu halil. Nah, supaya halal bagi halilnya. Kalau dia tu isteri, suami lah. Kalau dia tu hamba, maksud dia tuan lah, tuan dia.
Tu halil. Nah, halal bagi halilnya, halil kafirah kitabiah tu wati akan dia akan kafirah kitabiah tu. Nah, jadi dia mandi haid, mandi nifas. Maka dia niat sah tak niat dia, maka dia kata apa? Maka sah niatnya, niat kafirah kitabiah tu. Sah tu sebab apa? Kerana membeza jua. Jadi nak membeza saja. Maksud membeza jua ni apa dia? Tak jadi ibadah. Tu jua tu. Jua tu dengan makna tak jadi ibadah, tak ada dapat pahala ibadah apa pun. Cuma nak apa, dia niat tu nak bagi beza di antara mandi biasa dengan mandi hadas besar. Tang tu je. Nak beza sahaja. Dan jika masuk Islam ia, dia kata apa? Dan jika masuk Islam ia kafirah kitabiah tu selepas mengangkat hadas. Dia mandi wajib. Mandi wajib apa semua selesai dah. Lepas tu masuk Islam. Masuk Islam. Jadi dia kata, adakah wajib ulang mandi itu atau tiada? Wajib ulang ke tak wajib ulang? Bila dia dah masuk Islam, masuk Islam balik, dia dah mandi dah tadi, mandi wajib dah. Lepas tu gena tah teringat masuk Islam lah, dia kata rugi lah. Ataupun dia dapat hidayah ke mana, tak tahulah. Maka pada jawab masalah ni khilaf. Khilaf ulama. Jadi ada khilaf ulama. Maksud dia, bila kata khilaf, maksud dia ada yang kata wajib ulang, ada yang kata tak wajib lah. Betul je. Khilaf ni selisih ulama. Dan kaifiat niat itu bersalah-salahan ni tak sama. Kaifiat ni masuk kaifiat. Tadi syarat. Ni kaifiat. Kaifiat niat, cara niat itu bersalah-salahan, tak sama. Pasal apa tak sama? Dengan sebab ibadatnya bersalah-salahan. Ibadat lain. Kalau semayang, niat puasa pula. Ni nak mayang pergi niat puasa pula dah. Hari nak puasa niat mayang pula. Pening. Jadi kaifiat dia tak sama sebab tak sama ibadah. Ni kita kena nanti untuk semayang nanti kita akan ceritalah, dan untuk puasa tu pun nanti juga. Minta bagi umur panjang dan jumpa kat puasa tu. Jauh lagi puasa tu. Kami kat Taman Jali ni baru habis semayang. Ni hari Jumaat ni masuk zakat. Esok lah. Esok masuk zakat. Tu pun lama dah lah. 5 tahun. Sekali PKP. 4 tahun lah. 2014 2014 18 lah. 4 tahun juga lah. Juga. Kami nak baca pula ini. Sini 6 kan? 6 bukan 4 tu. Dia asal macam lebih tu. 5 betul. 5 tahun. 5 tahun dah buat macam lah. Dia serangkut PKP lah tu lah. Saat buka, saat tak buka, saat buka, saat tak buka tu jadi rugi lah. Rugi masa. Habis hang tu maksud niat. Tanda dulu lah. Maksud niat Allah.